Terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Tekan butang subscribe sekarang juga. Terima kasih karena menonton channel ini. Berita sepenuhnya. Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, wartawan ini berjaya masuk ke dalam bilik rahasia Najib. Ini yang dia nampak. Di saat saya memasuki bilik rahasia Najib, banyak kali juga saya bertemu Datuk Seri Najib. Ada kalanya sekadar chit-chat dan bersarapan pagi di rumahnya di pavilion. Pekenan mie goreng mamak bersama rakan-rakan di rumahnya di Langgang Duta. Namun salah satu perkara yang saya teringin nak masuk dan pergi adalah bilik rahasia bekas Perdana Menteri yang digelar orang bosku ini. Bilik rahasia itu bukanlah toilet ataupun bilik simpan duit, kalaupun adalah. Ini karena sebagai wartawan saya suka cerita-cerita di balik tabir yang tak ramai orang tahu. Yalah, sebagai seorang bekas nombor 1 negara, pasti ada sedikit sebanyak perkara beliau tak ingin berkongsi dengan orang luar. Apatah lagi bilik yang mana beliau banyak berkhalawat sendirian di dalamnya. Untuk itu, antara orang yang paling sesuai saya majukan soalan ini sudah tentulah pegawainya yang rapat dan setia dengannya. Siapa lagi kalau bukan setiausaha akbarnya, Datuk Rozilan Saleh. Rozilan bekas wartawan kanan dan anak jati jerantut Pahang itu, seperti biasa akan tersengih-sengih bila kita bertanya pasal bosnya. Satu pagi ketika saya bersama Rozilan di rumah Najib kat Pavilion, saya nekat menanyakan perkara tersebut pada beliau. Macam nilah, apa kata kau tanyakan sendiri benda ini pada Datuk Seri? Tapi kalau kau tanya aku, bilik studi beliau kat rumah Langgak Duta tu memang orang luar jarang boleh masuk, walau pegawai beliau sendiri. Wartawan jangan cakaplah, memang tak lepas punya. Datuk Seri suka masuk bilik itu, kata Rozilan yang sempoi dan gemar berkemeja pink itu. Dipendekkan cerita, lepas pekenan apam balik yang pembantu Datuk Seri beli, saya pun tak tahu kat manalah dia beli apam balik tu. Saya pun buka mulut bertanyakan perkara ini kepada bosku. Pada mulanya saya jangka bosku akan sedikit annoying dengan soalan itu. Rupanya beliau tergelak dan memang betul apa yang Rozilan katakan. Najib suka duduk kat bilik studi beliau itu. Tak adalah privasi atau rahasia apapun dalam bilik studi saya tu. Saya suka baca buku seorang-seorang kat situ sambil telefon atau berbalas message dengan rakan-rakan. In a few things lah. Nak tahu, jom pergi sana, tak mengapa. Bawa sekali kru Malaysia Gazette kalau snap, foto atau nak rekod, kata Najib. Bak orang mengantuk disorongkan bantal. Pelawaan bosku memang saya excited gila, izirlah. Bila tiba hari yang dijanjikan, saya dan kru ke rumahnya di Langgak Duta. Tetapi kami agak resah. Najib seolah-olah terlupa tentang hal bilik rahasianya yang kami berdua sembang seminggu sebelumnya. Temu bual sudah, ke suraunya sudah, ke gimnasium kecilnya pun sudah. Tetapi beliau masih tak sebut pasal langsung bilik rahasia berkenan. Rupa-rupanya beliau tak lupa. Ketika dah di hujung-hujung penggambaran, baru beliau mempelawak kami ke bilik tersebut. Tada! Rasa macam power gila siot bila Najib sendiri yang tolong buka pintu bilik itu untuk kami masuk. Dan untuk sekalian kalinya, bilik rahasia itu bukanlah menjadi rahasia lagi. Bilik itu terletak di tingkat 1 sama lantai dengan ruang tamu. Untuk makluman, rumah Najib ada satu tingkat bawah tanah. Ia adalah surau di mana ramai anak-anak tahfiz datang membaca Yasin dan bersolat dengannya. Di tingkat 1 itu ada 2 ruang tamu, ruang meja makan dan dapur, termasuk sangkar kucing yang menempatkan kucing kesayangannya yang gebutu, Kiki tak silap namanya. Ruang tamu utama agak besar kerana ia nampak macam ruang tamu rasmi untuk tetamu kenamaan. Satu lagi ruang tamu yang lebih santai, so bilik studi Najib tu di sebelah ruang tamu kedua itulah. Masuk saja ke bilik studi itu, ia nampak macam perpustakaan mini yang syarat dengan buku pelbagai genre. Agak berselerak, tetapi bukan sebab ia tak dikemas.
Tetapi nampak sangat memang Najib ni ulat buku. Dalam arti kata lain, buku-buku yang berselerak dalam tu bukan sekadar hiasan. Kemudian Najib duduk di meja kayunya, tempat yang beliau kata sering digunakan untuk menelepon dan bertanyakan kabar sahabat handainya. Baik, ini sebenarnya yang saya nak cerita. Di bilik itulah rupanya tempat di mana banyak potret beliau dan adik-beradiknya dibingkaikan. Yang paling banyak adalah potret mereka bersama ayahanda dan bonda tercinta, Razak dan Raha. Dengan tanpa disuruh-suruh, Najib pegang potret-potret itu dan merenung tajam wajah ayah dan bondanya. Wajahnya tiba-tiba suram dan matanya sedikit berkaca. Semua kami di dalam bilik itu terdiam 1000 bahasa. Kami hanya biarkan beliau melayan perasaannya. Yang terdengar hanyalah bidikan kamera adik juru foto kami, Hazrul. Ketika itu bilik tersebut bagai pepatah orang Melayu, malaikat lalu semua senyap dan sunyi. Hanya setelah kira-kira 5 menit, barulah Najib mengangkat mukanya daripada merenung foto-foto kenangan itu sambil bertanya, ada apa-apa lagi ke nak rakam? Kalau tak ada, jom kita minum. Pembantu saya ada masak sikit. Kita makanlah apa yang ada sama-sama ya. Baik, kenapa saya menulis mengenai topik ini? Bila saya melihat kesedihan dan kesuraman yang bermain di wajah Najib bila ibunya meninggal semalam, saya dapat rasakan seperti mana kita semua, beliau juga sangat menyayangi mereka dari lubuk hatinya yang paling dalam. Cuma kalaulah waktu boleh diputarkan kembali, saya rasa Najib tak mungkin bersetuju dihantar ke England untuk masuk ke asrama ketika remaja, jika beliau tahu bapaknya akan pergi dalam usia yang agak muda. Ketara benar riak wajahnya seolah-olah merasakan waktu terlalu singkat untuk beliau bermanja lebih lama dengan Tun Razak, tidak seperti anak-anak lain yang membesar dengan bapak mereka. Dan semalam, insan yang beliau cukup sayang dan tempat mencurah isi hati selepas bapak meninggal mengejut di London, Tun Raha pula pergi buat selama-lamanya. Saya yakin kalaulah segala jawatan dan kekuasaan boleh mengembalikan Razak dan Raha ke dunia, Najib tidak akan teragak-agak untuk melakukannya. Semoga Najib dan ahli keluarganya diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan ujian yang sangat berat untuk ditanggung ini. Daripadanya kita datang, kepadanya kita pulang. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.